Memang tuan-tuan, saya ada salah satu orang guru saya. Dia ni ada darah tinggi yang tahap medikal. Biasanya dia makan daging kambing, paling-paling orang pitam. Kadang-kadang boleh bawa sampai pingsan. Makan daging kambing pitam, makan daging kambing pingsan. Satu hari jemaah masih buat menulis makan nasi bukhari dengan daging kambing. Tapi orang Melayu masak daging kambing ni tak tahu kambing. Masak daging kambing dia rendam dengan air halia, tu tak masuk air asam jawa, tu tak masuk air asam keping. Dah hilang tahu boleh masak buat lain. Jadi jemaah pun jamu nasi bukhari dengan daging kambing yang dah tak tahu kambing. Jadi guru saya pun, ustaz saya ni pun dia tengok nampak macam sedap, makan juga lah. Dia tengok, oh ini mungkin daging lembu pasal tak tahu kambing. Dia makan. Habis pinggan, rasa sedap, tambah lagi 2 pinggan, sedap, tambah lagi setengah pinggan, 2 pinggan setengah. Hari tu makan tak ada masalah. Sebelum ni, pantang makan sedikit darah dia naik. Tapi hari tu, dia makan sampai 2,5 pinggan tak ada masalah. Balik rumah. Balik tu kami nyembanglah, sembang. Datang satu Allah. Dia kata, ustaz, saya tengok ustaz ni nampak macam dia macam cukup 40 hari KO pun. Alhamdulillah, kita tengok penyakit sikit, cukup 40 hari, kita kata kawan dia nak mati dah. Jadi ustaz dia kata, ustaz, saya nampak ustaz pelik dah. Sebab apa? Ustaz datang, yang ustaz makan tadi tu daging kambing. Dengar je daging kambing, ubah kawan ni. Dia tak kata betul ke daging kambing dah. Oh, pun tak ada keluar tuan-tuan. Dengar je daging kambing, ubah kawan orang-tuan ni. Sebab apa? Oh, rupa-rupanya darah naik bukan sebab daging kambing. Dari pasal kita risau satu macam. Kita panik satu macam. Kita risau, kita panik, menyebabkan darah kita naik. Maka sebab itulah, maknanya bukan darah tinggi sebab daging kambing, tapi darah tinggi itu sebab kita risau. Isteri saya tuan-tuan nak melahirkan anak yang pertama. Pergi dekat hospital Tapah. Sampai hospital Tapah, doktor kata, tak boleh you punya isteri kena bawa ke Pelitan. Sebab apa doktor? You punya isteri ni darah dia naik tinggi. Kita pun tak pernah tengok mula. Sampai Pelitan, dia tanya doktor, doktor, macam mana keadaan isteri saya? Dia kata apa masalah? Bila tadi saya pergi hospital Tapah, dia kata isteri saya masalah, darah tinggi dia naik tinggi. Doktor kata, anak biasalah orang perempuan nak melahirkan anak yang pertama. Dia risau lebih sikit daripada anak yang ke-10. Anak yang pertama sekali darah naik, lepas dan darah selesai masalah. Nampak ada tuan-tuan, darah naik bukan sebab daging kambing, tapi pasal kita risau. Macam juga anak kita umur 10 tahun. Kita pesan ke anak kita, mak besok umur 50 tahun, kalau mak ada darah tinggi, mak jangan makan biskut meri. Anak tanya, pasal apa bang tak ada makan biskut meri? Biskut meri itu bahaya nak. Kalau mak makan juga biskut meri, ada darah tinggi, mak makan biskut meri boleh pingsan tau. Orang 50 tahun ada darah tinggi, makan biskut meri darah tinggi boleh. Sebab apa? Sebab di set macam tu bahawa biskut meri boleh naikkan, biskut meri naikkan. Jadi tuan-tuan kalau keluar daripada surau, pergi melantak daging kambing, nanti darah tinggi, darah naik, jangan darah aku pula. Jadi tuan-tuan kita riset dulu minda kita, bahawa daging kambing itu tidak akan menjadi masalah bagi orang yang ada darah tinggi. Jadi tuan-tuan, kita berbalik kepada pembahasan kita bahawa orang yang berakal, orang yang baik itu, orang yang beruntung itu ialah orang yang beramal soleh. Apa maksud amal soleh? Melakukan apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh. Beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebut, walaupun apa yang Allah Ta'ala sebut itu kita tidak nampak di mereka kebaikan dan di mereka logik. Maaf tuan-tuan saya sebut, ini bukan pasal politik tuan-tuan, saya sebut tentang hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita nampak seolah-olah kalau kita laksanakan mungkin akan memberikan kerugian, tak datang, belanja dan sebagainya. Ini bukan politik tuan-tuan saya sebut bahawa apa yang Allah Ta'ala sebut sebenarnya ada kebaikan kepada kita. Walaupun kita nampak sebaliknya. Walaupun kita nampak sebalik, tapi kita kena yakin sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena lakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Tengok Nabi Ibrahim tuan-tuan. Nabi Ibrahim ni, dia hanya sekadar mimpi sebagai anak. Mimpi Nabi ni wahyu tuan-tuan. Kita kalau ada satu orang ayah yang dia sekian lama nak tunggu anak, sekian lama tunggu anak, kemudian Allah Ta'ala bagi dia anak. Bila anak tu dah besar, dia mimpi sebagai anak. Kita kata orang gila, dia tak buat macam tu. Ini orang yang sewaras, nak sebagai anak. Tuan-tuan, perempuan, kalau kita balik malam ni mimpi sebagai anak, jangan buat. Pasal mimpi kita bukan mimpi wahyu. Mimpi Nabi itu wahyu daripada Allah. Tapi Nabi Ibrahim tahu bahawa ini perintah daripada Allah. Walaupun aku nampak macam tak baik. Kaum-kaum umat Nabi Ibrahim kata macam-macam Pak Nabi, apa gila boleh Nabi Ibrahim? Hang ni apa Ibrahim, kalau kami masuk Islam pun kami juga kena silih dengan hang. Nampak? Walaupun
Kita nampak itu satu benda yang tidak baik, tapi sebenarnya kita kena yakin bahawa selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah telah perintahkan kita buat. Tuan-tuan, alasan kita sebab apa? Oh, kita ada orang Islam dan ada orang bukan Islam. Tuan-tuan nak tanya tuan-tuan lah. Allah Ta'ala tak sebut ke tuan-tuan. Allah Ta'ala tak tahu bahawa khususnya di Malaysia ni ada orang Islam dan ada orang kafir. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala lebih tahu daripada kita. Jadi tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, bukan pasal politik. Cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan bahawa setiap apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran itu sebenarnya ada kebaikan kepada kita. Baik, itu yang kedua. Dan kita insyaAllah tak masuk yang ketiga, kita boleh terus ke ini. Dan saya ambil masalah itu tuan dalam 5 minit, 10 minit yang bayar untuk. Baik, yang terakhir Allah Ta'ala sebut, nak menjadi orang yang beruntung itu, hendaklah kamu ringkasan yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau kita iman, kita tak ada masalah. Ibadah kita okey, tak ada masalah. Tapi tanggungjawab kita yang tiga yang perlu kita laksanakan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Suruh kepada kebaikan dan cegah jenayah, cegah orang-orang yang melakukan kemungkaran yang ada di hadapan mata kita. Tapi tuan-tuan, kata ulama, sebelum kita cegah kemungkaran, sebelum kita suruh orang buat baik, yang pertama yang kata ulama, ibadah binafsi, kamu mulakan dengan diri kamu. Maknanya kalau kita nak suruh anak solat, kita dulu kena solat. Nak suruh jiran tetangga kita baik, yang pertama kita kena baik dulu. Satu hari ada satu orang tua lah, satu orang waris datang berjumpa dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Jadi tuan-tuan, perkataan Amirul Mukminin pertama digunakan pada zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar tak ada lagi kalimah Amirul Mukminin, digunakan pada zaman Sayyidina Umar. Jadi satu orang waris dia datang berjumpa dengan Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku ni ada satu orang anak. Anak aku ni ditegak. Tahu tuan-tuan ditegak? Ketegak ni bahasa utara. Maksudnya nakal mampus. Bahasa KL dia. Anak aku ni ada anak yang degil, anak yang nakal, hantar sekolah, dia bunting sekolah, kata malam nak tidur syed, tengok dia tinggal makwa dia, bagi duit belanja makan di sekolah, dia pergi beli rokok. Aku ada anak macam ni, ayah Amir mungkin. Macam mana aku nak buat? Jadi saya Umar Al-Khattab kata, tak apalah. Besok hamba mai anak kami buat aku. Besok orang tu dia datanglah jumpa dengan Sayyidina Umar. Dia tanya, wahai Amir Mukminin, ni anak aku. Jadi Amir Mukminin Sayyidina Umar tanya, wahai bulan, betulkah kamu seperti mana yang ayah kamu cerita ke aku? Kamu ni jenis nakal, anak yang derhaka, tak ada macam tak betul ke kamu macam tu? Jadi